Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan subjek Sosiologi Pendidikan, nombor kod subjek ADUP 2102. Okey, saya Adila binti Abdul Wahab dan sahabat saya Nurul Syuhada binti Ayub. Kami diberi tugasan membentang dapatan analisis tentang kepelbagaian sosio budaya yang terdapat di sekolah-sekolah dan implikasinya terhadap bidang pendidikan serta peranan sebagai guru di sekolah. Untuk dapatan analisis, saya Adinda di Sekolah Menengah Agama Makarimul Akhlak pelajar seramai 200 orang, dan sahabat saya Nurul Syuhada dari Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah pelajar seramai 302 orang. Seterusnya kita masuk kepada pengenalan. Malaysia mempunyai kepelbagaian agama, budaya dan kaum yang asasnya hidup secara aman dan damai. Kepelbagaian sosial budaya boleh diklasifikasikan sebagai hubungan masyarakat yang mempunyai perbezaan budaya dalam wilayah yang sama dan hidup bersama melalui aspek cara hidup, adat istiadat dan sebagainya. Kepelbagaian budaya telah menyebabkan berlakunya isu ketidaksamaan sosial budaya dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Seterusnya, kepelbagaian sosial budaya dalam sistem masyarakat majmuk di negara kita, khususnya negara Malaysia, kita akan memberi kesan secara langsung kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya kepada suasana pembelajaran di sekolah khususnya. Seterusnya, menurut pendapat Young 2018, beliau berkata, sekolah menjadi satu tempat pengintegrasian pelajar, khasnya pelajar berlainan etnik dan budaya. Seterusnya, sekolah bukan sahaja berfungsi sebagai pusat menimba ilmu pengetahuan, malah berfungsi sebagai medium untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Mari kita tengok sama-sama apa yang dimaksudkan dengan definisi sosial budaya. Menurut Dr. Muhammad Arsyad Haji Taib, bekas Profesor Madya UiTM, beliau mengatakan sosial budaya ialah amalan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat, lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam pelbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Kepelbagaian sosial budaya ini turut dirasai di peringkat pengurusan kelas, meliputi implikasi terhadap guru, murid, sekolah dan kurikulum tersirat. Seterusnya, kegagalan dalam aspek sosial budaya ini dalam menghadapi kegagalan dalam aspek tersebut dalam menghadapi kepelbagaian sosial ini akan menggagalkan konsep satu Malaysia yang diputuskan oleh pucuk pimpinan negara. Seterusnya, mari kita tengok analisis kepelbagaian sosial budaya yang terdapat di sekolah. Ada 4 aspek. Yang pertama adalah dari segi aspek bangsa, yang kedua aspek bahasa, yang ketiga aspek jantina dan yang keempat adalah dari segi aspek kelas sosial. Mari kita tengok setiap daripada aspek-aspek tersebut, apa yang dikatakan dengan sosial budaya daripada 4 aspek yang disebutkan sebentar tadi, iaitu bangsa, bahasa, jantina dan kelas sosial. Aspek yang pertama merupakan adalah aspek bangsa. Apa yang dikatakan dengan aspek bangsa? Dari aspek bangsa, pelajar di sekolah menengah agama majoritinya berbangsa Melayu. Terdapat juga sebilangan pelajar daripada bangsa-bangsa lain seperti Kemboja dan Petani. Konsep kepelbagaian budaya terhasil daripada kepelbagaian bahasa, kaum, etnik, latar belakang dan amalan masyarakat. Yang ni yang disebutkan adalah bahasa, kaum, etnik, latar belakang dan amalan masyarakat ni akan menyebabkan berlakunya kepelbagaian budaya dalam kalangan masyarakat dari kalangan pelajar yang terlibat di sekolah. Manusia secara fitrahnya dijadikan dalam bentuk kelompok dan budaya yang berbeza dan menghormati kepelbagaian dan perbezaan itu sebagai satu lumrah dan hukum alam yang terus berlaku dalam kehidupan masyarakat dari dulu sampailah bila-bila. Maksudnya kat sini manusia tu memang diciptakan dalam kelompok dan budaya dan saling meraihkan perbezaan antara satu sama lain dalam membentukkan sosial budaya yang baik
dan memberikan kehidupan yang aman dan damai kepada semua masyarakat di Malaysia, khususnya kepada pelajar di sekolah yang mempunyai pelbagai latar belakang. Okey, seterusnya yang kedua adalah aspek bahasa. Okey, bila dilihat daripada analisis di sekolah, bahasa juga merupakan salah satu aspek yang boleh menyebabkan kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Oleh sebab pelajar-pelajar di sekolah adalah datang daripada pelbagai tempat, sama ada daripada bandar, luar bandar dan sebagainya. Okey, dari sini bahasa adalah merupakan aspek sosial budaya yang wujud di sekolah. Dari aspek bahasa, kebanyakan pelajar di sekolah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi, meskipun terdapat sedikit penggunaan bahasa ibunda. Okey, walaupun pelajar daripada luar negara Malaysia, sama ada Kemboja ataupun petani, kebanyakan pelajar di sekolah mereka telah belajar menggunakan bahasa Malaysia, bahasa Melayu di sekolah, walaupun penggunaan bahasa Melayu mereka tu agak sedikit, ya. Okey, seterusnya, pelajar-pelajar yang terdiri daripada bangsa yang sama lebih cenderung untuk menggunakan bahasa ibunda bangsa masing-masing apabila berkomunikasi sesama mereka. Okey, walaupun pelajar ni dari Kemboja dan petani ni, walaupun mereka duduk di sekolah yang lebih banyak bangsa Melayu, lebih banyak orang Melayu, walaupun mereka bila mana mereka duduk sesama bangsa mereka, sesama orang Kemboja bersama orang petani, mereka lebih banyak menggunakan berkomunikasi menggunakan bahasa ibunda mereka masing-masing. Okey, seterusnya, penggunaan bahasa yang standard harus diamalkan oleh pelajar. Contohnya, unsur-unsur dialek mengikut bangsa hendaklah dielakkan. Okey, sebaiknya semua pelajar di sekolah mengelakkan untuk menggunakan dialek bangsa masing-masing lah. Okey, contohnya bangsa Melayu menggunakan dialek bangsa Melayu, contohnya bangsa lain menggunakan dialek bangsa mereka. Okey, jadinya bilanya penggunaan bahasa yang standard yang diamalkan pelajar ni mestilah dialek yang dapat diterima oleh semua masyarakat. Okey, pelajar seharusnya mengelakkan dialek-dialek yang berunsur bangsa masing-masing. Okey, seterusnya, komunikasi memainkan peranan penting ke arah pembentukan budaya penyayang dan masyarakat. Okey, bilanya komunikasi ni, bila semua pelajar faham akan bahasa yang dituturkan di sekolah, okey, komunikasi ini akan memainkan peranan lah kepada pembentukan budaya pelajar tadi ni untuk saling sayang menyayangi dalam masyarakat. Okey, seterusnya, komunikasi dapat dijelmakan melalui cara bertutur, penggunaan bahasa badan dan penulisan setiap individu. Okey, komunikasi ni tak semestinya hanya bercakap semata-mata. Pelajar juga boleh menggunakan bahasa badan dan juga penulisan setiap individu pelajar tu dalam pembentukan penggunaan bahasa kepada pelajar ataupun masyarakat lain. Okey, seterusnya dari aspek jantina. Okey, yang ketiga merupakan aspek jantina. Yang dikatakan dengan aspek jantina ni merupakan analisis kepelbagaian sosial budaya di sekolah adalah, yang pertama, perbezaan melalui aspek jantina ni perlu dilihat dari sudut pandang positif yang perlu difahami oleh seorang guru ketika berada di kelas. Okey, faktor jantina ni umumnya mempengaruhi iklim pelajar. Perbezaan ini harus digunakan guru dalam menjadikan pelajaran dan pembelajaran lebih berkesan di kelas. Okey, jantina ni merupakan pengaruh di dalam iklim pembelajaran. Okey, guru yang kreatif akan merangka dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan memberi peluang kepada murid-murid ataupun pelajar-pelajar untuk bergaul secara lebih tertib, menghormati antara satu sama lain serta mewujudkan persaingan sihat sesama mereka ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Okey, jadinya kat sini guru-guru ni akan merangka dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ni dengan memberi peluang lah kepada pelajar lelaki dan pelajar perempuan tu untuk bergaul secara tertib. Jadi kat sini mereka akan saling berkomunikasi dan menghormati antara satu sama lain serta mewujudkan persaingan yang sihat. Okey, bila adanya peluang untuk belajar, memberi peluang kepada pelajar untuk bergaul ni,
pelajar boleh berkongsi idea kepada kawan-kawan. Okey, pelajar lelaki dan pelajar perempuan boleh saling berkongsi pendapat, pengetahuan tentang pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari di dalam kelas. Okey, seterusnya kita masuk kepada yang keempat, kelas sosial. Okey, melalui kelas sosial, murid terdiri daripada pelbagai kelas sosial iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Okey, kelas sosial ni wujud disebabkan hasil taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga. Okey, mari kita lihat kelas sosial, kategori kelas sosial sederhana dan tinggi. Okey, bila pelajar duduk di kategori kelas sosial sederhana dan tinggi ni, peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan lebih luas berbanding mereka yang berada dalam lingkungan taraf ekonomi yang rendah. Okey, bila mana peluang untuk dapatkan pendidikan yang lebih luas? Okey, kelas sosial sederhana dan tinggi ni kebanyakannya ramai pelajar mampu untuk meneruskan kelangsungan hidup untuk menyambung pelajaran ke taraf yang lebih baik. Okey, seterusnya yang kedua, mempunyai latar belakang keluarga yang berpendidikan tinggi dan mementingkan pendidikan dalam kehidupan. Okey, bila kelas sosial sederhana dan tinggi, kebiasaannya dalam keluarga tersebut, pelajar-pelajar tersebut mestilah kebanyakannya mempunyai latar belakang keluarga yang berpendidikan tinggi dan juga ahli keluarga ataupun keluarga yang mementingkan pendidikan dalam kehidupan. Okey, seterusnya kita tengok kepada kelas sosial rendah. Okey, dalam analisis sosial budaya, kelas sosial, kategori kelas sosial rendah ni adalah mereka yang menghadapi masalah pembiayaan, kemudahan belajar, kurang kelengkapan untuk belajar dan sebagainya. Okey, dalam sosial budaya rendah ni, mereka menghadapi masalah pembiayaan ni, mungkinlah pelajar tersebut mempunyai keluarga yang kurang berkemampuan dalam kewangan untuk menyara pelajar-pelajar untuk belajar ke arah yang lebih baik. Okey, kurang kelengkapan, contohnya pelajar-pelajar di luar bandar, kebiasaannya pelajar-pelajar di luar bandar ni akan menghadapi masalah rangkaian internet yang tidak mencukupi bahan-bahan untuk mendapatkan bahan-bahan pembelajaran. Okey, peralatan-peralatan yang disediakan juga mungkin antara sebabnya yang menjadi kekangan kepada pelajar di luar bandar untuk mencapai rangkaian kehidupan ataupun pembelajaran yang lebih baik. Okey, seterusnya, kelas sosial rendah ni akan menyebabkan pelajar kurang bersemangat dan berisiko menghadapi masalah keciciran dalam persekolahan. Okey, bila mana pelajar menghadapi masalah sosial berkaitan dengan taraf hidup keluarga, biasanya pelajar ni mereka akan ke sekolah dalam keadaan yang kurang bersemangat berbanding rakan-rakan yang berada di kelas sosial sederhana dan tinggi. Mungkin antaranya atas kurangnya bahan-bahan pembelajaran, alat-alatan pembelajaran. Okey, ini akan menyebabkan pelajar-pelajar tu kurang semangatlah dan mereka ni mungkinlah akan risiko dalam masalah keciciran dalam persekolahan. Mungkin mereka akan tidak bersemangat untuk sekolah, tidak bersemangat untuk belajar, tidak bersemangat untuk menuntut ilmu. Okey, seterusnya, pelajar lebih memilih untuk menolong ibu bapa bekerja kerana taraf hidup yang rendah. Okey, disebabkan taraf hidup yang rendah ni, kebiasaannya pelajar-pelajar di luar bandar lebih memilih untuk menolong ibu bapa bekerja berbanding untuk pergi sekolah. Okey, antaranya yang difikirkan oleh pelajar-pelajar tadi ni mungkin berkaitan dengan taraf hidup keluarga mereka yang rendah dan pelajar tersebut rasa untuk tidak memilih untuk ke sekolah kerana lebih mengutamakan untuk menolong ibu bapa untuk mendapatkan wang dan sebagainya. Okey, seterusnya, pelajar kelas sosial rendah ni mempunyai latar belakang keluarga yang berpendidikan rendah. Okey, seterusnya kita tengok implikasi sosial budaya terhadap bidang pendidikan. Okey, yang pertama dari aspek guru, yang kedua aspek murid dan yang ketiga sekolah. Okey, yang pertama implikasi sosial budaya terhadap bidang pendidikan, yang pertama adalah guru. Okey, guru perlu memastikan kaedah pembelajaran dan pengajaran yang digunakannya diterima oleh semua pelajar. Okey, walaupun
Walaupun pelajar di sekolah memiliki pelbagai kelas sosial, antaranya kelas sosial rendah, sederhana dan tinggi. Okey, guru-guru yang mengajar di sekolah perlu memastikan kaedah pembelajaran dan pengajaran yang digunakan diterima oleh semua murid. Okey, seterusnya, guru perlu sentiasa bertindak dalam memastikan ruang pembelajaran pelajar tidak terganggu dengan perbezaan latar belakang, kelas sosial dan bangsa masing-masing. Okey, bila di sekolah, guru memainkan peranan penting untuk bertindak dan memastikan pelajar ni tak terganggu. Okey, semua pelajar meraihkan antara satu sama lain, meraihkan kepelbagaian sosial budaya dan membentukkan suasana pembelajaran di sekolah yang lebih seronok dan berkesan. Okey, seterusnya, yang ketiga, guru bertanggungjawab untuk membina persefahaman di antara setiap murid yang berlainan latar belakang. Okey, bila implikasi sosial budaya terhadap bidang pendidikan, guru memainkan peranan penting dan bertanggungjawablah untuk membina persefahaman antara murid-murid. Walaupun di sekolah tersebut terdapat pelbagai latar belakang murid, antaranya kelas murid yang latar belakang murid yang taraf hidup tinggi, sederhana dan rendah. Kiranya guru-guru bertanggungjawab dan memainkan peranan penting untuk memberi persefahaman. Bila mana di sekolah, pelajar-pelajar haruslah saling meraihkan antara satu sama lain. Okey, seterusnya implikasi sosial budaya terhadap bidang pendidikan yang seterusnya adalah sekolah. Okey, yang pertama, pihak sekolah haruslah merancang aktiviti yang dapat mengeratkan hubungan dalam kalangan murid yang pelbagai bangsa. Contohnya, sebagai contoh, pihak sekolah menganjurkan aktiviti sukaneka dan sebagainya. Okey, bila mana di sekolah tersebut terdapat pelbagai bangsa, okey, kebiasaannya sekolah tersebut mestilah merangka satu aktiviti ataupun rancangan yang boleh memberi kebersamaan kepada semua bangsa-bangsa yang terdapat di sekolah, dan dari situlah pelajar-pelajar akan saling berkomunikasi antara satu sama lain dan melakukan aktiviti-aktiviti kebersamaan dan boleh mengelakkan berlakunya sosial budaya di kalangan pelajar di sekolah. Okey, seterusnya yang kedua, pihak pengurusan sekolah juga perlu memberi perhatian terhadap pembahagian murid di dalam bilik darjah, iaitu membahagikan murid yang terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai bangsa, pelbagai etnik ni dengan seimbang bagi setiap kelas. Okey, bilanya pembahagian yang dilakukan oleh pihak sekolah ni seimbang, okey, di sini murid-murid akan saling berkomunikasi antara satu sama lain dan murid-murid lebih terbuka serta menerima pendapat daripada pelbagai bangsa, etnik untuk meraihkan kebersamaan, idea-idea dalam pembelajaran dan boleh mengelakkan berlakunya sosial-sosial budaya terhadap bidang pendidikan di sekolah. Okey, seterusnya terdapat 3 aspek penting peranan guru di sekolah. Yang pertama, peribadi, yang kedua, profession, dan yang ketiga, amalan dan tingkah laku. Okey, 3 peranan aspek yang penting ni yang perlu ada dalam diri seseorang guru di sekolah. Okey, mari kita tengok yang pertama. Okey, dari aspek peribadi, seorang guru ni adalah model kepada para murid untuk bagi menarik perhatian kepada pelajar tu untuk jadikan peribadi pelajar tu lebih baik dari segi sasiah, mesra, budi pekerti. Jadi melalui peribadi tu, pelajar akan mudah terikut dengan peribadi seorang guru yang baik. Okey, dari aspek yang kedua, profession. Okey, profession seorang guru ni memang dihormati oleh pelajar ataupun masyarakat. Jadi guru juga menjadi seorang pemimpin untuk para pelajar ni merujuk dalam melakukan sesuatu perkara. Jadi kiranya guru ni dia contoh teladan untuk pelajar ni rujuk, jadikan bahan rujukan. Dan guru juga adalah pendidik yang berautonomi, yang menyampaikan pembelajaran itu secara berkesan dan boleh menerapkan nilai-nilai dan sosial budaya ni dalam diri pelajar. Seterusnya, aspek yang ketiga, amalan dan tingkah laku. Okey, guru ni, kalau tadi kita tengok peribadi tu, peribadi guru tu sendiri terbentuk dan dapat memberi pengaruh kepada pelajar. Okey, untuk amalan dan tingkah laku ni, guru adalah sumber teladan bagi pelajar di sekolah. Maksudnya guru, dia kena jadikan diri dia tu teladan yang baik untuk pelajar. Dan untuk memupuk sikap pelajar dan nilai sasiah pelajar. Peranan guru juga ni untuk
memupuk pelajar, membimbing pelajar tu untuk menjadikan tingkah laku yang baiklah dalam diri pelajar tu. Contoh dia tingkah laku macam ada sifat belas kasihan, toleransi, bertimbang rasa, bekerjasama dalam setiap situasi tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. Jadi melalui 3 aspek tu, dalam diri guru sendiri akan dapat menguasai ataupun mempengaruhi pelajar di sekolah. Okey, seterusnya terdapat beberapa peranan guru dalam membentuk perkembangan sosio-budaya di sekolah. Okey, yang pertama, physical environment designer. Okey, dekat sini guru tu dia perlu mengajar di sekolah tanpa mengambil kira bangsa apa, agama apa, latar belakang pelajar tersebut apa. Okey, contohnya guru tu dia kena menghadirkan suasana pembelajaran yang interaktif. Contohnya guru mengadakan aktiviti bersama pelajar, membahagikan kumpulan tanpa mengira kumpulan tersebut berkelompok. Maksudnya satu kumpulan tu terdiri daripada pelbagai bangsa ataupun agama. Yang kedua adalah peka terhadap perbezaan budaya. Okey, guru tersebut mesti peka terhadap perbezaan budaya di sekolah. Okey, contohnya kalau macam tadi kami bagi tahu sekolah terdapat 7 orang pelajar Kemboja. Okey, dari situ guru-guru dah peka dah terhadap perbezaan budaya antara pelajar Kemboja dan juga pelajar di sekolah yang biasa. Maksudnya bukan daripada Kemboja, daripada luar negara. Jadi melalui peka seorang guru tu, guru boleh merancang ataupun mengurus pengajaran tu bagi memastikan kepelbagaian kumpulan tu menerima peluang pembelajaran yang sama. Maksudnya tak ada lah berlaku ketidaksamarata dalam setiap pembelajaran yang disampaikan oleh seorang guru tu. Dan yang seterusnya, mengkaji dan memahami budaya. Jadi peranan seorang guru ni, dia perlu mengkaji dan memahami budaya yang ada di sekolah, budaya-budaya sekolah, budaya-budaya pelajar, ataupun kalau guru, jika ada guru yang bukan daripada budaya yang sama dengan kita. Okey, untuk yang mengkaji dan memahami budaya ni bukanlah melalui maklumat yang direkodkan, tapi melalui budaya ataupun persekitaran pelajar tu dalam kelas. Jadi melalui kaji yang guru buat dalam pelajar dalam kelas tu, dia bolehlah tengok apa yang patut dia beri pengajaran ataupun pembelajaran dalam kelas pada pelajar-pelajar tersebut tanpa mengira agama ataupun bangsa. Okey, seterusnya memahami latar belakang sosio-budaya pelajar. Okey, latar belakang sosio-budaya pelajar ni mempengaruhi pembelajaran pelajar tersebut. Maksudnya latar belakang budaya pelajar ni pentinglah untuk menentukan pemilihan strategi guru dari segi pembelajaran. Seterusnya, menyesuaikan kaedah dan strategi PDP. Bila kita dah tahu latar belakang sosio-budaya pelajar tu, jadi mudahlah kita nak sesuaikan kaedah-kaedah yang kita nak sampaikan kepada pelajar-pelajar yang berlainan bangsa. Contohnya, guru gunakan cara yang berbeza. Okey, contoh kalau pelajar Malaysia, pelajar yang berbangsa Melayu ni mudahlah faham sebab guru yang ajar tu guru yang sama budaya. Okey, berbeza dengan pelajar Kemboja tadi, guru perlu ada kaedah strategi PDP. Macam mana nak bagi pelajar tersebut faham apa yang disampaikan sama dengan pelajar yang budaya sama dengan guru tadi faham. Okey, seterusnya menerima pelajar seadanya. Okey, guru perlu menerima keadaan pelajar yang berbeza, beza sosio-budaya secara positif. Maksudnya guru ni kena terimalah pelajar dia dalam kelas ke dalam sekolah tu ada dari pelbagai bangsa, supaya sisi pembelajaran tu akan berjalan dengan lancar dan tersusun. Untuk perkembangan sosio-budaya ni, guru juga berperanan mewujudkan hubungan dengan pelajar. Okey, hubungan dengan pelajar ni dapat membangunkan komuniti belajar secara kolaboratif. Maksudnya memudahkanlah seorang guru tu nak memainkan peranan sebagai pembimbing kepada sesi pembelajaran dengan pelajar. Okey, maksudnya guru tu dia ada berkaitan rapat lah. Maksudnya bukanlah hubungan atau apa, tapi maksudnya macam hubungan pelajar dengan guru tu rapat untuk dia mudah terima pengajaran dan pembelajaran daripada guru tersebut. Okey, seterusnya mencari pendekatan pengajaran yang sesuai. Okey, guru ni perlu mencarilah pendekatan pengajaran yang sesuai dengan cara mengaitkan pengalaman pelajar di rumah dan persekitaran. Maksudnya memudahkanlah dari segi situ tu, memudahkan murid ni memahami pembelajaran dan
mengaplikasikan dalam kehidupan seharian dia. Maksudnya pendekatanlah contoh pelajar budaya bangsa Melayu ni macam mana, kalau bangsa Kemboja ni macam mana. Jadi dekat situ guru akan lebih dekatkan diri dengan pelajar tu. Maksudnya pelajar pun boleh menerima lah apa yang diberi contoh, apa yang dikaitkan oleh guru tersebut dalam kehidupan seharian. Okey, yang seterusnya mempelbagaikan kaedah pengajaran. Mempelbagaikan ni maksudnya tak spesifikkan satu kaedah saja. Maksudnya pelbagaikan kaedah tu untuk memudahkan pelajar berlainan bangsa dapat mengikuti sama dengan pelajar bangsa Melayu. Maksudnya tak semestinya kalau kumpulan pertama berkesan, kumpulan lagi satu tak berkesan. Jadi guru adalah peranan kat situ untuk pelbagaikan kaedah pelajaran ni untuk semua pelajar, bukan hanya bertumpu pada satu kumpulan sahaja. Okey, seterusnya komite dan bermotivasi. Jadi peranan seorang guru ni dia kenalah komite dan bermotivasi. Kena semangatlah untuk mendidik, untuk mengajar pelajar tersebut tanpa mengira budaya. Maksudnya kena sentiasa ada semangat, bermotif. Maksudnya motivasi tinggi untuk menyampaikan sesuatu pengajaran atau pembelajaran kepada pelajar yang berlainan bangsa. Seterusnya menerapkan nilai budaya di sekolah. Jadi guru-guru berperanan juga menerapkan nilai budaya di sekolah ni. Contohnya macam mengadakan program-program ataupun aktiviti yang melibatkan tentang kebudayaan, nilai-nilai murni yang secara mendalam. Okey, selain itu hidupkan juga budaya Islam. Maksudnya budaya Islam kepada semua pelajar. Dan seterusnya guru ni berperanan untuk menerapkan nilai cinta atau kebersihan. Itu kalau dari segi nilai budaya di sekolah. Terapkan nilai budaya di sekolah lah, kebersihan, mengadakan program, aktiviti dan budaya-budaya Islam, budaya-budaya supaya pelajar ni dapat mengetahuilah, dapat melihat budaya macam ni, budaya orang Islam macam ni, budaya orang Kemboja macam ni. Maksudnya setiap etnik ataupun bangsa tu budaya dia tak sama. Dan yang terakhir, menghindari tanggapan negatif terhadap sesuatu bangsa. Jadi guru pun berperanan untuk hindarkan pelajar tu daripada berfikiran negatif terhadap sesuatu budaya selain pada budaya kita lah, budaya Melayu. Maksudnya guru ni kena hindarkanlah daripada pelajar fikir negatif tentang budaya-budaya lain. Dan juga mengelakkanlah daripada prasangka yang boleh menimbulkan prasangka buruk terhadap sesuatu bangsa. Okey, itu untuk peranan dalam bentuk perkembangan sosio budaya. Okey, akhir kata dari semua analisis yang kami dapat ni, kepelbagaian antara agama, budaya ataupun bangsa ni sangat penting dalam mewujudkan kesefahaman dalam hidup masyarakat, untuk saling-saling memahami lah. Kepelbagaian sosial budaya ni kena wujud daripada awal lagi, pendedahan awal lah, daripada pelajar-pelajar sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Jadi itu semua pihak juga perlu memainkan peranan. Maksudnya bukanlah guru semata-mata hanya perlu memberi peranan, tetapi tiada tindak balas. Okey, kat sini maksudnya semua pihak tu, semualah pelajar, guru, ibu bapa, sekolah perlu memainkan peranan dalam melaksanakan pelbagai kaedah pendekatan dan pengetahuan sosio budaya. Sebab apa? Sebab benih kalau kita beri pendedahan ataupun kaedah pendekatan tu, pelajar ni akan sentiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara yang negatif maupun positif. Maksudnya dia pun boleh fikirlah mana baik, mana buruk untuk budaya kita ataupun untuk budaya luar. Okey, maksudnya kita pelajar dah tahulah terdiri daripada pelbagai latar belakang. Maksudnya bangsa-bangsa, budaya, agama tu terdapat banyak. Jadi kat situ pelajar akan mengetahui secara tidak langsung tentang pelbagai latar belakang tu, dan pelajar boleh menerima dan boleh berfikir secara positif. Okey, sekian. Terima kasih daripada kumpulan kami, kumpulan 4. Saya Adilah binti Wahab dan sahabat saya Nurul Syuhada binti Ayub. Sekian, terima kasih.